Kembali bersama kami Smart Pagi Malaysia. Kita nak terus berikan tumpuan berkenaan dengan pesta yang bakal berlangsung juga hujung minggu ini 26 Oktober, yang mana dikenali sebagai Pesta Sekampung. Satu kampung, bukan saja masyarakat setempat itu sendiri, tapi juga memberikan perkenan kepada golongan wanita. Lokasinya di Kolej Tingkatan 6 Sultan Salihuddin Hutan Sekampung, Alustar Kedah Darul Aman. Dan istimewa sekali pagi ini kita dapat berbicara dengan bukan saja para penganjur tapi seorang tamu kehormat, iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Mahfuz Omar, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami pagi ini. Dan juga Puan Nur Najihah Muhaimin, Timbalan Pengarah 1 Pesta Sekampung. Nama event tu pun dah Pesta Sekampung. Kita dapat bayangkan kemeriahan Rio Sekampung tu. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit pengenalan kepada para penonton. Pesta Sekampung ni tujuannya ialah untuk merapatkan hubungan muhibbah silaturahmi di kalangan masyarakat setempat. Bukan saja di tempat yang kita buat itu, tetapi di seluruh satu-satu kawasan parlimen yang kita pilih untuk diadakan Pesta Sekampung, untuk mencungkil bakat-bakat yang ada dalam kawasan parlimen tersebut dalam semua bidang, sama ada bidang sukan, bidang pendidikan dan produk-produk yang boleh dikeluarkan nanti untuk ditonjolkan ke kawasan yang lebih luas, untuk memastikan kita dapat membantu masyarakat setempat itu dapat meningkatkan kualiti kehidupan mereka dari segi ekonomi, pendapatan dan sebagainya. Dan konsepnya ialah rahmah, aman dan harmoni, untuk mewujudkan suasana perpaduan, bukannya pertelingkahan di kalangan kita. Kita nak hindari daripada bibit-bibit pertelingkahan, perkauman yang sempit yang cuba dicetuskan untuk mewujudkan suasana yang tidak harmoni di kalangan negara masyarakat kita. Dan difahamkan pesta ini akan berlangsung, ini merupakan siri pertama dan tentunya ada siri-siri susulan yang akan berlangsung. Mungkin Najihah boleh terangkan sedikit untuk siri pertama ini bagaimana dari segi pengisiannya dan juga untuk pemilihan lokasi itu sendiri bagaimana? Okey, untuk yang siri pertama ini kita akan pergi ke pokok sena dan ada pelbagai aktiviti yang kami sediakan daripada awal pagi sehinggalah ke lewat malam. Untuk yang awal pagi kita mulakan dengan fun run, kemudian kita ada konvoi motor, kita ada perang kawah, kita ada slot khas untuk wanita fenomena dan ada pelbagai lagi aktiviti menarik. Salah satunya adalah makeover challenge. Makeover challenge, kita nak cari ratu wanita fenomena. Dan ada banyak lagi. Kalau kita lihat sampai malam kita ada open mic bersama dengan pemimpin masyarakat dan juga bersama dengan YB sendiri. Keistimewaan kawasan pokok sena tu sebenarnya YB boleh kongsikan dengan para penonton? Ya, keistimewaannya pertama sekali kita nak memperkenalkan satu-satu kawasan parlimen tersebut, dan sudah tentu kawasan parlimen Pokok Sena ini mesti diperkenalkan secara yang lebih meluas kepada masyarakat tentang apa yang ada dari segi warisannya, dari segi sejarah-sejarah yang tertentu yang wujud dalam parlimen Pokok Sena. Yang keduanya ialah kita nak juga untuk membantu masyarakat di sana dari segi kan dalam bajet baru-baru ini telah pun dibentangkan tentang hashtag Malaysia Bekerja. Kita nak membantu, nak memastikan supaya rakyat tempatan diberikan keutamaan, warga negara kita diberikan keutamaan untuk memasuki pasaran pekerjaan, kerana ini ke arah untuk nak mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing. Sebab itu ada satu slot kan, iaitu Carnival Job Malaysia, Carnival Job Fair, maknanya Carnival Kerjaya, iaitu untuk kita adakan temuduga terbuka dengan kita membawa 10, 15 ataupun 20 majikan untuk datang, dan semua orang yang pencari kerja ni dia datang bawa resume dia dan sebagainya, kemudian dia akan diadakan temuduga terbuka dan sesuai dengan kelayakan yang diperlukan oleh majikan, mereka akan ditawarkan pekerjaan kepada mereka. Ini untuk kita membantu bukan sahaja pencari kerja di kawasan Pokok Sena tetapi di kawasan yang bersekitaran dengan dia. Yang keduanya ialah hashtag Malaysia Bekerja ini juga harus dilihat tentang keperluan masa depan, iaitu masa depan dari segi pembangunan industri kita memerlukan kepada pekerja yang berkemahiran, yang punya skill, yang kompetensi dan sebagainya. Jadi ada satu sesi slot khas iaitu berkaitan dengan TVET Talk.
Maknanya kita nak sembang pasal TVET supaya masyarakat kita, ibu bapa, guru dan juga murid-murid sekolah ini yang dibawa untuk diperkenalkan tentang laluan pendidikan TVET untuk membolehkan mereka itu lebih terjamin dari segi memasuki pasaran pekerjaan di negara kita ini. Sebab macam kan banyak yang nak minta experience, banyak yang nak minta pengalaman. Kalau tak ada hands on susah. Fokus kepada wanita. Kita dengar tadi term of Wanita fenomena itu diulang berkali-kali. Bagaimana untuk memastikan golongan sasaran antaranya kaum wanita ini dapat manfaat sepenuhnya dengan hadir ke karnival ini? Okey, untuk wanita fenomena ni sebenarnya kita mensasarkan pelbagai latar belakang wanita sebab objektif wanita fenomena kita ingin mencari wanita yang boleh bersama dengan kepimpinan masyarakat. Kita nak wanita ni pergi ke masyarakat. Jadi dalam program ni kita ada image, kita ada program iaitu we call that makeover challenge sebab kita nak pastikan wanita ni bila kita perlu menjaga image. Dalam masa yang sama kita nak wanita kita ada konten dan mereka harus sedar tentang hak-hak wanita. Sekarang kita seperti mana kita tahu wanita perlu memenuhi 30% seat untuk jawatan-jawatan di peringkat kerajaan. Jadi kita nak wanita ni ke depan. Dan di sinilah platform yang mana wanita harus berani mengambil challenge, harus bersama-sama dengan pemimpin dan bersama dengan komuniti. Macam tu. Penglibatan golongan muda YB. Sebab kalau disebut pesta sekampung, kita nakkan segenap lapisan masyarakat. Kalau tadi kita bicarakan tentang golongan warga emas yang masih bekerja, bagaimana pula golongan muda pula peranan mereka dan apa yang mereka boleh sumbangkan dalam pesta ini? Sebab itu antaranya sasaran kita nak bawa penuntut sekolah-sekolah menengah. Sebab TVET Talk ini ialah untuk masa depan anak-anak yang sedang berada di sekolah menengah ini daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6 supaya mereka harus ada pemikiran habis pengajian nanti khususnya habis SPM tak semestinya mereka memilih laluan akademik biasa iaitu masuk ke universiti, tetapi kalau mereka tak berjaya pergi kepada laluan akademik biasa, mereka masih ada peluang untuk pergi kepada laluan kemahiran, laluan skill yang telah pun disediakan oleh kerajaan pada hari ini. Jadi ini yang akan kita bawa. Salah seorangnya ialah Adik Aiman Afiq Suradi, iaitu pemenang pingat gangsa pada pertandingan World Skill Competition di Kazan, Rusia baru-baru ini. Beliau merupakan adik Afiq ini daripada Sekolah Sains Tengku Jaafar, Kuala Pilah. Jadi dia memenangi dalam operating drone. Pengoperasian drone. Jadi kita nak bawa satu persembahan daripada dia sendiri. Dia akan bercakap tentang pengalaman dia bertanding di peringkat skill di peringkat dunia daripada beberapa puluh negara di dunia dan dia berjaya di peringkat junior skill itu memenangi pingat gangsa. Jadi kita nak berikan pengalaman ini kepada anak-anak muda ini supaya melihat bahawa skill adalah satu keperluan kepada masa depan. Dan kesedaran ini juga perlu diberikan kepada ibu bapa dan guru-guru. Sebab kalau ibu bapa dan guru-guru tak pembantu, saya percaya bahawa akhirnya masyarakat kita masih tak begitu confident tentang soal TVET. Masih di laluan konvensional. Selain daripada TVET dan juga ialah dalam kita menuju arah IR 4.0, antara hasrat utama juga kementerian sudah pasti penglibatan wanita itu sendiri. Sebab kalau dalam belanjawan ada hashtag wanita kerja. Kali ini juga memberikan tumpuan kepada khususnya masyarakat ataupun wanita di luar bandar yang mana mereka mungkin tidak akan mempertimbangkan untuk bekerja dan sebagainya. Dalam menyampaikan hashtag wanita kerja ni, YB Datuk, bagaimana? Kita menekankan kepada soal hashtag wanita bekerja. Pertama sekali ialah kepada golongan anak muda seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk kepada golongan wanita. Sebab kita nak supaya wanita yang bekerja ialah wanita yang punya kemarahan. Hari ini wanita bukan sahaja boleh melakukan perkara-perkara yang hanya dilihat sinonim dengan wanita, tapi yang di luar daripada bidang jangkaan kita hari ini dia sudah boleh melakukan. Contoh, baru-baru ini saya merasmikan satu pertandingan skill untuk peringkat Malaysia di bidang carpenting. Saya terkejut bila ada seorang peserta wanita. Dan dia peserta wanita. Saya tanya dia daripada mana? Dia daripada DRB University. Saya tanya apa kos yang kamu ambil? Dia kata dia ambil bidang OSH. Safety and Health, bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Tapi dia masuk pertandingan carpenting. Itu di luar daripada bidang yang selalu tak dilihat wanita terlibat. Tapi hari ini wanita boleh terlibat. Tapi dia memerlukan kepada skill, dia memerlukan kepada kemahiran, maka TVET merupakan jawapan kepada
masa depan wanita fenomena ini. Dari pandangan penganjur, Puan, ya, bagaimana untuk memastikan apa yang ditawarkan ataupun apa yang dibawakan kepada para pengunjung itu setara dengan kehendak masyarakat sekarang? Sebab tadi YB sebutkan tentang pengalaman mereka yang menang drone dan juga bagaimana skills itu penting, ialah bakat ataupun kemahiran itu penting untuk memudahkan lagi laluan kerjaya. Jadi bagaimana untuk memastikan ia setara dengan kehendak pasaran sekarang? Okey, untuk makluman, dalam program Pesta Sekampung ni, kita sebenarnya akan bawa kepada nasional juga. Maknanya sebab Pesta Sekampung, dia akan pergi 7 buah tempat. Dalam perancangan kita ada 7 buah tempat. Dan Pesta Sekampung ni, kita akan ikut based on locality. Maknanya kita ada format, tapi dalam masa sama kita berikan kepada orang lokal untuk membuat keputusan. Okey, program apa yang sesuai. Sebab tu bila wanita fenomena ni, kita tengok juga keadaan yang kawasan kita pilih tu. Macam kita pilih wanita fenomena ni di Pokok Sena, jadi kita tengok juga dia punya daripada segi background wanita di sana macam mana. Jadi sebab tu program-program yang kami letak ni kena bersesuaian. Dan yang penting dalam masa yang sama kita membawa juga ikon-ikon wanita. Antaranya Heliza Helmi yang akan bersama-sama dengan kita pada hari 26 hari bulan inilah. Dan dalam masa yang sama kita ada perkongsian tentang image dan kita juga ada perkongsian tentang kepimpinan wanita di kalangan wanita itu sendiri. Jadi wanita fenomena ni kita nak menjadi satu batu loncatan kepada wanita-wanita di luar sana supaya mereka dapat berpartisipasi dalam komuniti. Banyak juga penekanan dalam bidang sukan, bola sepak, fun run, Beyblade. Wanita itu jadi kita nampak ada Zumba dengan Chef Junior, dengan makeover talk show. YB, bagaimana masyarakat yang akan datang nanti boleh juga memberikan sumbangan bukan sekadar berkunjung semata-mata? Ya, mereka boleh datang untuk melihat pameran daripada agensi-agensi kerajaan. Pertama, ini juga adalah untuk memberikan pendedahan kepada mereka tentang apa yang sedang dilakukan dan telah dilakukan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Jadi ada jabatan-jabatan dan agensi-agensi akan membuat pameran-pameran supaya pengetahuan yang lebih mendalam tentang apa yang dilakukan. Sebab kita kadang-kadang disogok dengan elemen-elemen yang diviralkan yang sangat negatif, kononnya kerajaan tak lakukan apa-apa sesuatu terhadap masa depan kehidupan masyarakat dan rakyat. Kita bawa jabatan-jabatan dan agensi ini dan peluang-peluang untuk rakyat membuat pendaftaran yang diperlukan untuk mereka terlibat dalam apa-apa yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Ini antara yang boleh dilakukan dan di samping mereka boleh beli dan shopping dan mereka boleh menyertai apa-apa pertandingan yang ditawarkan pada hari itu. Mereka boleh daftar. Kalau mereka belum daftar secara online, mereka boleh datang daftar secara terus pada hari itu untuk menyertai pertandingan. Banyak pertandingan-pertandingan yang dianjurkan pada pertandingan kali selain daripada sepak raga, pertandingan gusti lengan, ada perang kawah. Ini perang kawah, pertandingan masak. Gulai kawah. Dia perang, lawan masak. Satu yang special kita letakkan ialah gulai riah pisang. Gulai dengan batang pisang. Itu memang terkenal kan? di Pokok Sena ni terkenal sejenis umbut yang ada dalam batang pisang. Orang jarang makan batang pisang, orang makan pisang kan. Tapi ada sejenis umbut di dalam batang pisang tu orang panggil riah pisang. Jadi buat gulai daging ni dengan riah pisang. Jadi kita lawan, kemudian siapa menang akan diberikan hadiah yang sangat lumayan yang menanti mereka. Satu kumpulan 5 orang. Ini saya kumpulan 5 orang. Perang kawah. Saya fikir YB Datuk boleh jadi juri untuk perang kawah ni. Rasa juri kan. Original memang anak jati. Lagi satu mungkin sedikit tambahan. Tadi ada YB ada mengatakan yang kita ingin menyampaikan maklumat apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi dalam wanita fenomena juga kita akan membincangkan tentang bajet wanita untuk 2020. Kadang-kadang wanita kat luar sana tak tahu. Jadi kita nak sampaikan kepada mereka dalam masa yang sama diorang kena juga tahu tentang hak-hak juga apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Antara juga tarikan yang pastinya membawa ramai pengunjung adalah cabutan bertuah. Ya, cabutan bertuah. Motor sebuah di samping helmet. Topi keleda, tapi ada sesuatu yang special ni ialah sebuah motor akan diberikan hadiah istimewa. Bagaimana mekanisme untuk kena mendaftar dahulu? Kena daftar dahulu, kemudian dapatkan nombor kehadiran
Siri Motor. Wow. Okey, pemilihan Pergi jalan kaki balik ni waktu. betul. Okey, ini merupakan siri pertama dan untuk pemilihan lokasi siri yang selanjutnya bagaimana? Yang macam tadi menyatakan ada format-format tertentu mengikut kehendak lokaliti tersebut. Tapi pemilihan lokasi itu pula bagaimana dari segi perancangannya? Okey, untuk pemilihan lokasi, kita akan pergi berjumpa dengan wakil ataupun ahli parlimen kawasan lah. Okey. Dan kita akan tengok kawasan mana yang dekat dengan orang kampung dan mudah untuk orang kampung akses. Bukan just orang kampung, tapi kita nak orang yang datang tu mudah untuk datang dan tidak menyusahkan semua pihak lah. Dan yang paling penting, message yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat tentang pesta sekampung ini. Dari skop lebih luas, YB, bagaimana YB lihat platform ini dapat memberikan lebih banyak maklumat kepada masyarakat dan walaupun tempoh itu singkat, golongan wanita dapat disasarkan, pelajar dapat disasarkan, jadi mesejnya lebih berimpak. Saya percaya bahawa ini satu kaedah sentuhan secara berhadapan dengan masyarakat. Walaupun kita ada media, ada RTM, ada media sosial dan sebagainya, tetapi sentuhan secara berhadapan empat mata dengan masyarakat dan rakyat ini akan lebih dirasai kehadiran kerajaan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan membawa sesuatu yang lebih bermakna dengan program-program yang telah pun ditawarkan melalui bajet dan sebagainya untuk kita beritahu kepada masyarakat dan rakyat. Dan juga kita nak supaya agensi dan jabatan kerajaan ini untuk boleh turun dan memberikan apa tawaran yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat yang ada dalam jabatan dan agensi mereka supaya dapat membantu meningkatkan kualiti kehidupan dari segi ekonomi dan pendapatan masyarakat dan rakyat. Ini yang kita harapkan melalui program-program yang sebegini. Walaupun sekarang ni kita ada boleh buat online dan sebagainya, tapi kadang-kadang orang masyarakat kita ni lebih terasa sesuatu yang lebih sentuhan. Okey. Baik, YB, kalau kita lihat dari segi peringkat kementerian itu sendiri, ini merupakan salah satu program yang dianjurkan oleh Persatuan ataupun NGO dan ini bermakna kementerian akan memberikan sokongan sepenuhnya sekiranya ada penganjuran oleh pihak Persatuan ataupun NGO tertentu dalam program yang berkaitan sebegini. Komitmen kementerian itu sendiri, Kementerian Sumber Manusia. Di peringkat Kementerian Sumber Manusia dan juga kementerian-kementerian lain sentiasa memberikan komitmen untuk menyertai, membantu mana-mana saja penganjuran yang dianjurkan oleh NGO ini untuk melibatkan diri secara sepenuhnya. Umpamanya macam di dalam ini ialah program job, Carnival Job Fair, Carnival Kerjaya, kemudian soal TVET, kita turunkan agensi-agensi TVET kita dan kita bawa di peringkat kementerian saya ini kita bawa Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran juga akan terlibat dalam TVET Talk untuk nak beritahu bahawa ada pembiayaan keuangan untuk membantu pelajar-pelajar bagi mendapatkan bantuan pinjaman keuangan untuk mereka melanjutkan pelajaran ke dalam laluan TVET di peringkat swasta. Hari ini kalau TVET di peringkat kerajaan, institusi TVET awam ini memang free. Free. Malah kita beri wang poket seperti mana diumumkan oleh bajet baru-baru ini, tambahan wang poket diberikan untuk pelajar-pelajar yang berjaya memasuki institusi latihan kemahiran awam. Jadi kalau yang masuk peringkat swasta, kita sediakan tabung pinjaman keuangan untuk mereka melanjutkan pelajaran. Jadi tak ada alasan untuk rakyat, anak-anak muda mengatakan bahawa tak ada peluang. Sekarang kita sediakan peluang yang secukupnya. Kena pilih saja. Duit poket kita bagi. Dari segi logistik, tempat letak kereta, pukul berapa acara dibuka, mungkin boleh kongsikan kepada para penonton supaya mereka juga boleh buat planning perancangan bagaimana untuk sampai. Okey, kita bermula acara ni seawal jam 7 macam tu kita dah buka dah pendaftaran untuk larian. Kemudian kita sediakan parking-parking semua dah ready dan selain daripada itu semua dah okeylah. Tak ada masalah. Pengangkutan awam ada disediakan? Pengangkutan awam. Pengangkutan awam kita tak ada lah sebab situ kawasan parking banyak. Parking banyak, insya-Allah tak ada masalah sebab itu kawasan college, so it's quite big untuk parking semua tu lah. Akses OKU, ibu mengandung sebagainya, sebab ini juga mereka juga tak nak ketinggalan. InsyaAllah semua okey, semua berjalan, dah diuruskan dengan baiklah. Mana sekiranya ada keperluan, urus setia sentiasa membantu di sana. Untuk larian kita sudah ada 800 orang peserta yang mendaftar melalui online.
800 peserta. Ya. Belum walk-in lagi. Itu yang dah melalui online. Kita buat melalui online dah 800 peserta dan kita harap Boleh akan walk in sampai lagi, kepada sasaran kita 1,000. Sasaran kita 1,000. Kalau dia datang lebih pun kita terima, cuma mungkin kalau datang lebih tak adalah t-shirt, tak cukup lah mungkin t-shirt dan juga apa nama medal dan sebagainya. Tapi tak apa, training tu lebih nak ambil mood, Pak Bi. Jemputan YB untuk para penonton YB. Ya, pertama saya jemput pada semua masyarakat di kawasan Parlimen Pokok Sena dan juga masyarakat di seluruh negeri Kedah, malah seluruh Malaysia. Kalau nak tengok Pokok Sena, mai pada 26 hari bulan Oktober ini untuk sama-sama dalam Pesta Sekampung. Kalau nak tengok perang kawah, mai. Tak pernah orang lagi perang. Di pangkat kawah orang duk perang dalam hutan. Hari ini kita perang dalam kawah, mai. InsyaAllah. Saya nak datang tumpang duduk sebelah perang kawah tu. Siapa-siapa yang ada extra kan. Kita standby pinggan siap-siap. Terima kasih YB. Terima kasih Puan. Dan jangan lupa anda boleh terus untuk lebih lanjut pengisiannya boleh terus ke laman Facebook dan anda boleh ikuti dari segi pengisiannya secara spesifik nanti. Ya, Pesta Sekampung. Baik.